Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-malikul haqqul mubin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina sadiqul wa'dil amin, amma ba'. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يحب ومن لم يحب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أما بعد. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, ada jawatan kuasa, para asatizah, alim ulama, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita banyakkan syukur pada Allah kerana masih lagi dipanjangkan usia kita dan kita berada pada malam 1 Rejab. Jadi kebiasaannya kita menggunakan kita adab, tetapi malam ni malam 1 Rejab kita mengambil barakah. Kita akan bercerita tentang kemuliaan bulan Rejab dan amal yang dianjurkan oleh para alim ulama dalam bulan Rejab, supaya kita dapat memanfaatkan satu bulan Rejab ini dengan amal yang dianjurkan oleh para alim ulama kita, dan kita tahu sejarah apa yang berlaku dalam bulan Rejab yang mulia ini. Baik tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah, bulan Rejab merupakan salah satu bulan di dalam bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu Allah beritahu dalam Quran, juga baginda beritahu dalam hadis, ada 4 bulan. Pertama Rejab, kemudian Syaban tak masuk, Syawal tak masuk, Zulkaidah dikira bulan haram, Zulhijjah dikira bulan haram, dan juga Muharram dikira bulan haram. Baik, kenapa 4 bulan ini dikira bulan haram? Dan kemudian kenapa melangkau pula Rejab, tiba-tiba terus melangkau 2 bulan tak masuk, terus pergi Zulkaidah? Kenapa Syaban dan juga Ramadan tak masuk? Baik, kerana kata ulama, di zaman jahiliah, orang kafir Quraisy ni walaupun mereka jahiliah, tetapi mereka begitu menjaga tentang perihal ibadah umrah dan haji. Tentang perihal umrah dan haji mereka begitu jaga, sehingga kan bila berkaitan dengan umrah dan haji ni, mereka akan jaga bulan tersebut daripada melakukan perkara-perkara yang biasa dilakukan sebelumnya. Bukan kata zalim pada orang, bahkan berkata-kata benda yang tak baik pun mereka akan elakkan. Sebab itu Allah beritahu dalam Quran kepada orang yang pergi haji, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini perkataan-perkataan yang mana orang jahiliah pun elak daripada dilakukan dalam bulan haram. Rafas ni bercakap-cakap dengan perkara yang lucah. Orang jahiliah pun tak akan buat dalam bulan haram. Mereka akan jaga perkara ni. Lebih-lebih lagi kita orang beriman, sepatutnya lebih-lebih lagi kena jaga. Jidal ni bertengkar. Sebab itu dalam bulan-bulan haram ni elakkan daripada bertengkar, kerana ini bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kenapa Rejab kemudian langkau pergi ke Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram? Kerana orang jahiliah mereka pergi umrah setahun sekali je, bulan Rejab. Orang jahiliah mengkhususkan bulan Rejab saja untuk pergi umrah. Maka sebab itu bulan Rejab ini dipanggil bulan-bulan haram. Adapun Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram adalah bulan haji. Zulkaidah orang pergi haji, Zulhijjah buat haji, Muharram balik haji. Maka 4 bulan ni, kata ulama, orang yang biasa merompak di padang pasir, lanun padang pasir, akan berhenti, cuti. Dia akan cuti daripada kerja dia. Maksudnya masuk 1 Rejab, pedagang lalu selamat. Tapi kalau pedagang tu pergi umrah, balik lambat, lewat sikit balik, masuk 1 Syaban, lalu kat kampung kawan tu, memang dengan unta-unta pun dia rompak. Dah cuti sebulan, tak boleh merompak. 1 Syaban, merompak balik. Nanti 1 Zulkaidah, cuti balik. Ni keadaan orang jahiliah zaman dulu. Mereka begitu menjaga bulan-bulan haram. Jadi Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram, ini bulan yang mana mereka berumrah dan juga buat haji.
Baik. Bulan Rejab kata ulama juga bulan yang mana dipanggil oleh para bulan ni dah ready dah sebenarnya. Bukan nanti 1 Ramadan baru kita nak buka jadual. Ni jadual kalender 1 Ramadan nak buat apa, 2 Ramadan nak buat apa. Bila 1 Ramadan baru rancang. Dia sepatutnya Rejab ni dah rancang dah. Bila kita dah rancang awal, maka insya-Allah potensi untuk khatam Quran tu cerah. Hari ni banyak berlaku pulut kuning hari ke-27 datang 30, yang khatam Mak Timah seorang je kat belakang. Yang lain tumpang pulut kuning je. Dulu-dulu pulut kuning 30 orang khatam. Sekarang ni hanya yang khatam 20 surat akhir je. Orang baca 20 surat akhir je, tak khatam pun. Tadarus tak sempat khatam. Sebab apa? Perancangan tadi. Maka sebab itu kita dalam Rejab ni persediaan untuk menyambut Ramadan. Baik. Dalam bulan Rejab apa peristiwa yang berlaku? Ulama beritahu dalam bulan Rejab ni ada beberapa peristiwa yang berlaku yang mana dicatat oleh ulama-ulama sirah. Pertama, peristiwa yang semua tahu dalam bulan Rejab berlaku apa dia? Isra' wal Mi'raj. Ini berlaku pada 27 Rejab. Malam Isra' wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Allah Ta'ala memperjalankan baginda Nabi SAW daripada mana? Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Jarak yang jauh, hampir 2000 km. Satu malam punya perjalanan, pergi bertemu dengan Allah. Dapat perintah salat, satu hadiah yang besar. Ini nanti ustaz yang ceramah Isra' Mi'raj akan cerita kepada tuan-tuan. Tapi salah satu peristiwa besar yang berlaku dalam bulan Rejab adalah Isra' wal Mi'raj. Setelah bila? Setelah baginda melalui saat-saat kesedihan yang begitu dahsyat. Dia panggil Amul Hazan, tahun kesedihan. Wafatnya Ibunda Khadijah, wafatnya Abu Talib. Kemudian orang Quraisy merancang nak bunuh Nabi, orang Taif baling batu pada Nabi SAW. Ini semua kesedihan demi kesedihan. Maka Allah hiburkan Nabi, Allah jemput Nabi untuk bertemu dengan Allah, sehingga dapat perintah salat. Yang kedua, dalam bulan Rejab ini juga berlaku peristiwa hijrah yang pertama, hijrah ke Habsyah. Pada tahun keempat kenabian, orang kafir Quraisy mula menyiksa para sahabat. Maka pada tahun kelima kenabian, para sahabat telah hijrah ke Habsyah, penghijrahan yang pertama, dan mendapat perlindungan daripada raja di sana yang bernama An-Najasyi. Itu berlaku pada bulan Rejab juga. Hijrah yang pertama berlaku pada bulan Rejab. Pun begitu, penghijrahan itu hanya berlaku 3 bulan saja. Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, sahabat balik semula ke Mekah. Yang ni jarang orang cerita, tapi dalam kitab-kitab sirah yang besar-besar ada cerita. Kenapa sahabat balik? Kerana ada pedagang yang pergi berdagang dekat Ethiopia ataupun Habsyah. Zaman dulu dipanggil Habsyah, sekarang Ethiopia. Berdagang di sana dan beritahu orang Mekah telah masuk Islam. Jadi sahabat dengar masuk Islam, baliklah. Zaman tu bukan ada telefon, bukan boleh WhatsApp kat grup WhatsApp. Jadi dengar je balik, dengar je orang masuk Islam, maka mereka pun naik kapal nak seberang pergi ke Mekah ni, kena naik kapal. Sebab Ethiopia atau Habsyah ni di tanah benua Afrika sana. Seberang naik kapal. Seberang naik kapal berdekatan dengan Mekah. Hampir jarak lebih kurang 1 jam nak sampai Mekah. Mereka dapat berita yang sebenar, rupanya orang Mekah tak masuk Islam lagi. Salah faham, pedagang tu tak tipu pun, betul lah dia cakap tu. Salah faham. Kerana pada malam akhir Ramadan, baginda banyak baca Quran. Jadi satu malam tu Nabi buat dakwah, kata ulama, Nabi telah baca ayat Quran, surah An-Najm. Bila Nabi baca je, kata ulama, orang kafir Quraisy teruja dengan bacaan Nabi SAW, sehingga mereka telah sujud pada Allah. Jadi bila sujud pada Allah, pedagang ni nampak daripada jauh, oh dah masuk Islam. Dia buat andaian, dia pun balik bagi tahu orang Mekah dah masuk Islam. Ni kan tuan-tuan, ni lebih kurang lah macam kita dapat WhatsApp, tak tahu apa cerita, kita sebar terus. Ni pun bahaya juga ni. Jadi inilah yang berlaku kepada para sahabat. Jadi apa yang berlaku kemudiannya, bila sampai dekat Mekah baru dapat tahu berita sebenar, orang Quraisy tak masuk Islam. Maka sebahagian mereka patah balik ke Habsyah. Mereka kata, kami taubatlah, tak masuk dalam Mekah. Ini masuk memang kena seksa lah.
Sebahagian lagi kata, kami dah sampai dekat ni, kita masuklah. Bila masuk tuan-tuan, apa berlaku? Terus lockdown. Lockdown bukan sekarang, dulu lagi dah ada tuan-tuan. PKP ketat punya. Setiap penjuru, kata ulama, penjuru Mekah tu, pintu keluar masuk dijaga ketat oleh orang Quraisy supaya tidak ada satu orang Islam pun terlepas. Dia dah tahu dah orang Islam ni lepas ni mesti lari lagi, akan hijrah lagi, maka akan tutup semua sepadan-sepadan, pintu-pintu sepadan mereka tutup supaya tidak satu orang terlepas. Tapi tuan-tuan mula qadarallahu ma syaa, apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Ulama beritahu pergerakan umat Islam, pergerakan dakwah ini dia seperti air. Tuan-tuan tengok air terjun, letaklah batu besar mana pun, air akan masuk pergi ke celah-celah. Sekatlah mana pun, sekatlah, buatlah lockdown macam mana pun, tetapi orang Islam berjaya juga penghijrahan kedua ke Habsyah. Lebih ramai daripada penghijrahan yang pertama, walaupun dalam keadaan disekat macam tu. Masya Allah. Ini peristiwa yang kedua berlaku dalam bulan Rajab. Peristiwa ketiga berlaku dalam bulan Rajab, apa dia? Peperangan Tabuk. Berlaku pada tahun 9 Hijrah. Inilah peperangan terakhir yang disertai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah perjalanan Nabi, perjalanan Nabi yang Nabi jalan secara zahir, secara betul, dan dalam keadaan yang paling jauh. Kalau Isra tadi diperjalankan, menaiki Burak. Ini Nabi naik secara zahir, secara manusia biasa, jarak yang paling jauh, iaitu ke Tabuk. Berapa perjalanan? Hampir lebih kurang 1000 km. Tabuk ni sepadan dengan Jordan. Sahabat Nabi zaman hayat Nabi, mereka perang sampai Mu'tah, dah masuk Jordan dah. Tapi masa tu Nabi tak pergi. Nabi ada urusan di Madinah, sahabat yang pergi. Yang paling jauh Nabi pernah pergi ialah Tabuk. Peperangan Tabuk, Ghazwah Tabuk. Pun begitu, orang Rom telah lari, tak jadi perang, tapi Nabi dan sahabat telah jalan dengan begitu jauh pada musim yang panas. Tabuk ni musim panas, kata ulama. Bukan itu saja, musim panas ni tuan-tuan kena tahu, musim di mana kurma masak. Kurma ni bukan macam buah-buah lain, dia berbuah setahun sekali je. Musim panas ni musim petik kurma. Sebab itu kadang-kala masa saya belajar di Madinah dulu, ada orang pergi pasar kurma, dia kata, "Ustaz, saya beli yang fresh Ustaz kat ladang." Kawan tu beli kat kedai tu tak fresh. Dia tak tahu kurma ni berbuah setahun sekali. Yang dia pun tak fresh, kawan tu pun tak fresh. Kalau nak fresh ni Ramadan tuan-tuan pergi. Yang dihidangkan di Masjid Nabawi itu biasanya toke-toke ladang kurma ni dibagi untuk berbuka puasa. Yang tu fresh betul. Memang fresh betul. Tetapi kurma ni buah yang berkat. Sebab itu dipanggil kurma. Kurma ni maksudnya karim. Kurma ni berasal daripada perkataan karim, buah yang mulia. Tu kurma bermaksud karim, buah yang mulia, berkat. Tuan-tuan simpan tempoh lama, 2 tahun pun dia tahan, 3 tahun pun dia tahan. Ni buah yang berkat. Ni buah yang Nabi-Nabi dulu pun makan, buah kurma, Masya Allah. Jadi waktu sahabat nak pergi tu, buah kurma, tanam dah turun dah. Tuan-tuan bayang. Ataupun lebih mudah nak bagi kita faham sekarang ni, job tengah nak masuk ni. Ni tengah nak masuk 2 tahun PKP tak ada kerja ni, job tengah nak masuk ni, macam mana ni kan? Tengah nak masuk job ni, Masya-Allah. Ataupun tender ni tengah nak dibahagi-bahagikan, azan sembahyang Jumaat. Tu lebih kurang kita nak bagi faham lah. Cuma ni nak pergi sembahyang Jumaat ke ni tender? Ini kalau pergi tak dapat ni. Tapi kalau dia orang beriman, dia faham yang bagi tender ialah Allah, yang bagi rezeki ialah Allah, dia akan datang kepada yang Maha memberi rezeki. Sebab hari ini masalah yang berlaku pada umat, mereka faham Allah bagi mereka rezeki dengan satu cara. Dia faham cara ni je Allah bagi aku rezeki. Sedangkan Allah Maha Kaya, Allah ada jutaan cara nak bagi kita makan. Kita faham dengan cara tu je. Ni kalau aku tak pergi ni tak dapat ni nanti. Rupanya Allah Ta'ala bagi dengan cara yang lain. Ada satu orang di Indonesia, satu hari dia nak pergi mohon kerja. Dia ni dah mohon kerja banyak tempat dah, 10 tempat dah mohon kerja. Ni saya dengar waktu saya di Madinah. 10 tempat dah dia mohon kerja, tak dapat. Ini tempat yang ke-10. Dia kata, ini kalau tak dapat juga, aku dah tekad menganggur sampai mati. Wah, dia tekad tuan-tuan, menganggur sampai mati. Ni tempat yang ke-10. Jadi bila tempat yang ke-10,
malam tu apa dia buat? Tahajud sepanjang-panjang malam. Tahajud sepanjang-panjang malam. Bangun habis tahajud, ya Allah tolonglah kesianan hamba-Mu ni ya Allah. 10 tempat dah ni dah mau kerja ni kali terakhir ya Allah, tolonglah ya Allah. Habis sembahyang subuh, habis sembahyang tahajud, pergi sembahyang subuh masjid. Balik sembahyang subuh masjid, duduk kejap, ingat nak duduk kejap-kejap, tertidur kat kursi. Dia perlu ada dekat pejabat pukul 8. Temu duga ni, ramai orang nak minta kerja ni. Dia tertidur, bangun pukul 8. Allah, dia kata, ya Allah, ni ujian untuk aku ni, habislah tak dapatlah kerja. Dia faham macam tu, tak dapat. Tapi Allah nak ajar dia macam mana Allah Ta'ala bagi dia rezeki. Cepat-cepat dia bergegas, pakai dah baju kemeja semua. Nak start motor, tengok-tengok minyak pula lupa tuang semalam, habis pula. Allah, macam mana ni, terpaksa dah naik bas pula. Dia pun naik bas. Naik bas, ada kursi kosong, dia pun duduk. Disebabkan mengantuk tahajud, memang dia tak hilang. Sebab jarang-jarang tahajud, nak kerja macam pasal baru tahajud. Jarang-jarang tahajud. Duduk atas kursi, tertidur lagi sekali. Terlepas pula stesen, pergi stesen lepas tu, bus stop yang lepas tu pula. Allah, kena turun bas pula, naik bas seberang sana pula. Naik bas seberang sana, dia naik je tuan-tuan, dapat tempat duduk lagi. Ada satu orang pakcik naik, muka pun pucat macam terlambat, pakai kemeja juga. Dia kata, pakcik, nampak macam pucat ni, ada masalah ke apa ni? Saya terlambat ni, dia kata. Tak apa, pakcik tenang. Dia pun dah serabut ni, tapi tengok pakcik tu lagi serabut pada dia, pakcik duduk. Saya berdiri, tak apa. Dia ikram pakcik tu. Pakcik tu pun duduk, tenang, dia kata. Turun tempat yang sama. Dia pun tanya, nak pergi mana? Dia kata, saya nak pergi mohon kerja. Dia cakap, oh, tingkat berapa surat tu? Cakap, tingkat 5. Oh, tak apa, dia kata. Mudah-mudahan anak dapat lah, dia kata. Pakcik memang pergi kerja kat sini juga ke? Kerja kat sini juga. Kenapa naik bas juga? Tayar kereta saya pancit tadi, dia kata. Tayar kereta saya pancit, jadi saya terpaksa naik bas, dia kata. Allah Akbar. Hampir sama kita punya cerita ni, dia kata. Tapi dia tak ceritalah apa yang berlaku pada dia. Saya terlewat ni, pakcik tu kata, saya naik dulu. Okey, dia pun naik. Naik tengok temu duga panjang. Rupanya turn dia lambat lagi. Selamatlah dia. Turn dia lambat lagi. Orang beratur, tak berganjak. Kenapa tak berganjak ni? Seorang demi seorang. Lepas tu baru seorang demi seorang masuk temu duga. Sampai turn dia masuk, pakcik yang dalam bas dia, itulah bos. Pakcik yang dia bagi duduk dalam bas tadi, itulah bos yang temu duga dia. Dia kata, Assalamualaikum, apa khabar? Sihat? Dia kata, pakcik bos kat sini. Saya lah bos kat sini. Rupanya Allah takdirkan kereta saya pancit untuk jumpa awak dalam bas. Dia kata, kalau pakcik nak tahu, saya sebenarnya malam tadi saya tahajud doa minta dengan Allah bagi, supaya Allah bagi saya kerja. Lepas main subuh saya duduk tertidur. Saya dah kalut dah, saya start motor, rupanya minyak tak tuang. Naik bas, jumpalah pakcik dalam bas. Jadi senang cerita macam ni, tak payah tanya soalan, terus lulus kerja. Ni tuan-tuan, macam tu Allah Ta'ala boleh bagi kerja. Dua-dua datang lambat. Yang temu duga pun datang lambat, yang nak ditemu duga pun datang lambat. Jadi kadang kita faham satu cara, tapi dengan kita buat hubungan betul dengan Allah, Allah bagi cara yang lain. Jadi kita jangan menyempitkan cara Allah Ta'ala. Kita faham, mungkin dengan cara ni je kot Allah Ta'ala boleh bagi sembuh penyakit saya, ataupun dengan cara ni je kot Allah boleh selesaikan masalah saya. Tidak, Allah Ta'ala maha kaya. Macam orang tua-tua kata kan, jangan sedih putus cinta, banyak lagi Allah Ta'ala nak bagi. Makcik-makcik yang dekat kampung tu, dekat Felda tu, banyak lagi tengah cari suami. Masya Allah kan. Jadi tuan-tuan jangan risau, Allah Ta'ala maha kaya, ada banyak cara. Jadi tuan-tuan, dalam peperangan Tabuk ni, sahabat tengok kurma dah turun, ini kalau pergi macam mana ni? Tapi sahabat faham, Allah Ta'ala yang bagi kita rezeki, Allah Ta'ala yang panggil kita pergi perang, Allah Ta'ala yang panggil kita pergi ke jalan Allah. Allah tahu nak selesaikan masalah kita. Allah tahu yang kita ni lemah, Allah tahu yang kita ni tak kuat, tapi kita kuat untuk taat perintah Allah. Allah Ta'ala takkan sia-siakan usaha kita. Tuan-tuan datang masjid, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, Allah takkan sia-siakan usaha tuan-tuan. Dunia memang tak nampak. Hari ni dunia nyata, akhirat cuma cerita. Selepas isyak kalau kita meninggal, akhirat jadi nyata, dunia tinggal cerita. Baru kita nampak, rupanya setiap langkah pergi masjid tu besarnya pahala. Kalau aku tahulah, dari muda aku jalan kaki pergi masjid. Masya Allah. Baru kita nampak sahabat Nabi SAW pergi perang Tabuk.
Balik perang Tabuk tuan-tuan, perang tak jadi. Balik perang Tabuk, Allah Ta'ala keluarkan buah kurma lagi sekali. Tahun tu kurma telah berbuah untuk sahabat 2 kali. Untung lagi besar. Masya Allah. Ini Allah bagi pada sahabat ketika perang Tabuk berlaku dalam bulan Rejab juga. Sebab itu ayah ibu kalau pergi Tabuk 1000 km daripada Madinah, kalau mutawif tuan-tuan bawa, di sana ada masjid namanya Masjid Taubah. Di situlah turunnya surah Taubah. Dan di Masjid Taubah inilah tapak kemah para sahabat bersama baginda bermalam ketika di Tabuk. Orang Rom dah lari dah, tak datang. Tapi sahabat bermalam bersama baginda di sana, di Tabuk ni tuan-tuan. Jarak perjalanan yang jauh. Sebelum kewafatan Nabi, ini peperangan terakhir yang Nabi pergi sebelum wafatnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, peristiwa yang berlaku dalam Rejab apa dia tuan-tuan? Wafatnya imam mazhab kita, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ini lahir di Gaza. Tuan-tuan tengok Gaza kena serang semua tu kan, Imam Syafi'i lahir kat sana lah. Kalau tuan-tuan pergi ke Gaza, ada tempat lahir Imam Syafi'i, masih dikekalkan. Rumah tempat Imam Syafi'i lahir tu masih ada. Masih ada lagi di Gaza. Dan tak peliklah Imam Syafi'i ni belajar di Mesir, sebab Gaza dengan Mesir ni sebelah je. Gaza dengan Mesir ni, masa kami pergi misi bantuan hantar ke Gaza dulu tu, memang pergi daripada Mesir, sebab Mesir dengan Gaza ni sebelah. Sebelah, cuma orang dia lain. Orang Mesir tahu ni orang Gaza, sebab orang Gaza ni dia orang Palestin. Orang Palestin, orang Syam. Orang Syam ni lembut, jarang-jarang nak naik angin. Orang Mesir ni tak naik angin pun naik angin. Dia cakap pun macam nak naik angin dah. Dia ni marah ke cakap elok-elok. Orang Mesir dia macam tu. Jadi dia tahu, ni orang Gaza ni lembut, tak cakap marah-marah. Imam Syafi'i ni orang Gaza. Dan Imam Syafi'i dia susul jalur Imam Syafi'i punya nasab, ada sambung dengan keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait. Ini Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ini belajar dengan banyak guru. Walaupun Mesir sebelah aja dengan Gaza, Imam Syafi'i belajar sampai Baghdad sana. Di Mekah Imam Syafi'i belajar dengan Imam Sufyan rahmatullah alaih. Di Madinah Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik rahmatullah alaih. Ada je siapa mengajar, Imam Syafi'i akan belajar. Dengar aja dia orang alim, Imam Syafi'i pergi belajar. Satu ketika Imam Syafi'i berdiri, satu orang telah lalu. Semua orang pelik, Imam Syafi'i berdiri. Imam Syafi'i kata, dulu dia pernah ajar aku satu kaedah cara buka satu benda tu. Dia telah jadi guru aku, maka aku beri penghormatan pada dia. Masya Allah. Imam Syafi'i rahmatullah alaih satu orang imam yang sangat bijak. Sebelum pergi belajar dengan Imam Malik rahmatullah alaih, dihafal dulu kitab Muwatta' Imam Malik. Kitab Muwatta' ni kitab sahih. Imam Bukhari semua ni lahir lepas-lepas tu. Kitab paling sahih pada waktu tu Sahih Muwatta' lah, Imam Malik punya kitab. Imam Syafi'i nak belajar dengan Imam Malik. Sampai di Madinah, bila nak belajar dengan Imam Malik, Imam Syafi'i tanya, mana rumah Imam Darul Hijrah. Imam Malik ni dipanggil Imam Darul Hijrah, Imam Madinah. Memang orang Madinah betul. Orang ramai tak berani tunjuk rumah Imam Malik. Maka tanyalah gubernur, Tuan Gubernur, nama saya Muhammad bin Idris, saya datang dari Gaza, saya datang nak belajar dengan Imam Malik. Mana rumah Imam Malik? Gubernur kata, aku berani tunjuk tapi tak berani ketuk. Bayangkan masa tu tuan-tuan, pemimpin punya takluk dengan ulama sampai tahap macam tu. Sebab pemimpin belajar adab. Dia takut, bukan takut, dia punya hormat dengan ulama. Aku tunjuk je, ketuk aku tak berani rumah ulama, takut ganggu. Imam Syafi'i ketuk. Keluar khadam dia. Dia kata, ya anak muda, nak apa? Dia kata, nama saya Muhammad bin Idris, datang daripada Gaza, datang nak belajar dengan Imam Malik. Maka khadam jumpa Imam Malik. Wahai Imam Malik, ada budak muda depan pintu, namanya Muhammad bin Idris, dia nak belajar Sahih Muwatta' dengan kamu. Imam Malik ketika itu tengah duduk. Imam Malik kata, pergi beritahu budak tu cari penginapan di Madinah. Sebelum belajar dengan saya, belajar dulu, baca dulu kitab Muwatta' sampai habis. Baca sampai habis. Sebab itu waktu kami di Madinah tuan-tuan, antara kaedah kami belajar, Syekh akan kata, baca buku ni sampai habis. Masuk kelas hari pertama, kita apa belajar?
okey, kitab ni baca sampai habis. Tak faham belakang cerita, baca dulu. Supaya apa? Bila kali kedua Syekh tu baca dalam kelas, orang Indonesia kata baru nyambung, baru current. Oh, ini aku dah baca itu. Dia baru current. Jarang-jarang sekarang berlaku macam tu, tuan-tuan. Jarang-jarang sekarang ni orang dah habis baca dah, dia dengar kali kedua dengan ustaz kat masjid surau. Jarang. Imam Syafi'i buat benda yang lagi jarang. Apa dia? Bila khadam pergi jumpa Imam Syafi'i, wahai anak muda, Imam Malik kata boleh belajar dengan dia. Kamu pergi cari penginapan dekat sini, tapi kamu kena baca dulu sampai habis, barulah boleh belajar dengan Imam Malik kitab Muwatta. Imam Syafi'i kata, tuan, bagi tahu pada Imam Malik bahawa kitab Muwatta dari kulit ke kulit saya telah pun hafal. Bukan baca, dah hafal dah. Ni Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Jadi tuan-tuan, Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dia wafat bila, tuan-tuan? Imam Syafi'i wafat di Mesir, di Kahirah, pada bulan Rejab. Kalau tuan-tuan pergi di Kahirah, ada masjid besar nama Masjid Imam Syafi'i. Di sisi Imam Syafi'i ada makam Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari ni alim yang besar dalam mazhab Syafi'i. Banyak kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i yang beliau karang, antaranya Asnal Matalib. Kitab adab yang kita belajar tu, kalau tuan-tuan tengok, banyak rujukannya daripada kitab Asnal Matalib. Tuan-tuan tengok nota kaki tu, Asnal Matalib tu kitab Imam Zakaria Al-Ansari. Makam dia di sebelah makam Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Beliau salah seorang ulama faqih dalam mazhab Syafi'i, dan beliaulah yang mengeluarkan fatwa mengenai tentang makan buah sebelum makan makanan. Tuan-tuan cari dalam hadis, tak jumpa. Cari dalam hadis, takkan jumpa. Sebab itu ulama sebahagiannya mereka amalkan perkara ni. Daripada mana mereka dapat? Daripada pandangan Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari dia dapat daripada mana? Daripada syarah tafsir Quran. Tuan-tuan, Imam Zakaria Al-Ansari kata dalam surah Waqiah, Allah bagi tahu di syurga nanti, bila ahli syurga masuk syurga, Allah kata wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Aku akan hidangkan buah-buahan dulu, baru walahmi tairin mimma yashtahun, baru aku hantar lauk. Jadi di sini Imam Zakaria Al-Ansari kata, maka perlu untuk kita makan buah dulu, baru makan makanan berat. Dessert dulu, baru berat. Kita hari ni terbalik, kita ikut hotel, kita makan dulu, baru dessert. Kan? Baru boleh cakap yes, no, alright, thank you, baru cakap orang putih. Tapi Imam Zakaria kata tidak, makan buah dulu, dessert dulu, buah dulu, baru makanan berat, daripada syarah tafsir surah Waqiah. Ni Imam Zakaria Al-Ansari. Jadi tuan-tuan, kalau berpeluang pergi Mesir, ziarahlah makam Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Alhamdulillah saya berpeluang pergi beberapa kali ziarah makam Imam Syafi'i. Antara kaedah ziarah dia, tuan-tuan, kalau tak tahu nak buat apa, pergi bagi salam dan ucap terima kasih. Kenapa? Sebab Imam Syafi'i punya korban, dia belajar sungguh-sungguh. Hari ni kita dapat solat berpandukan mazhab yang dibawa oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi ini 4 peristiwa yang berlaku dalam bulan Rejab. Seterusnya kita masuk mengenai amalan dalam bulan Rejab. Tuan-tuan, kita perlu tahu bahawa dalam bulan Rejab ini, kata ulama, di mana Allah Taala kabulkan doa. Bila? Imam Syafi'i rahmatullah alaih dinukilkan kata-katanya dalam kitab Kashful Ghummah. Dikatakan bahawa ada 5 malam yang mana doa dikabulkan. Ini 5 malam selain daripada malam-malam Ramadan. Pertama, malam Jumaat. Besoklah. Besok malam Jumaat, malam kabul doa, insya-Allah. Yang kedua, apa dia? Malam pertama dalam bulan Rejab, malam ni. Ini malam kabul doa. Maka ayah-ayah, ibu-ibu, doa yang baik-baik. Doa untuk diri, keluarga dan umat. Doa untuk Allah Ta'ala bagi kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kita doa yang terbaik. Dan jaga percakapan kita. Kadang-kala di waktu kabul kita tak perasan, kita bergurau, ataupun kita cakap ke anak kita. Ada setengah orang dia suka menyumpah anak, ataupun cakap benda-benda yang tak elok pada anak. Dia tak perasan dia telah cakap pada malam yang kabul doa, yang akhirnya perkara itu jadi betul pada anak dia.
Ini disebut oleh Maulana Zakaria dalam kitabnya Fadilat Amal. Satu orang yang menyumpah anak. Maulana Zakaria kata satu orang ibu yang telah menyesal. Dia kata apa? Satu ibu yang telah menyesal. Dia tengok anak dia mati kena langgar lori. Dia kata, wahai anakku, kenapa kau mati kena langgar lori? Ya Allah, apa dosa anak aku sampai dia mati kena langgar lori? Kata Maulana Zakaria, dia lupa 20 tahun yang dulu dia pernah marah anak dia, kurang ajar kau bagus orang macam kau ni kena langgar lori. 20 tahun kemudian Allah telah kabulkan doa dia. Ni tuan-tuan. Sebab itu perlu berhati-hati kalau kita cakap sesuatu, lagi-lagi kita satu orang ayah, satu orang ibu kepada anak kita, ataupun kita satu orang guru kepada anak murid kita, maka kita perlu berhati-hati, kerana al-kalamu doa, kata-kata itu doa. Jadi malam ni malam yang mustajab doa. Kita niat untuk bangun awal nak doa panjang-panjang. Dan kadang-kala kerana kelemahan kita, kita tak tulis apa yang kita nak. Sebab itu ulama kata perlu tulis apa yang kita nak. Kita nak rumah, kereta, naik pangkat, nak perniagaan kita maju, tu semua ditulis. Sebab kadang-kala di waktu yang makbul doa, bila di waktu yang makbul doa, kita tak tahu nak doa apa. Apa kan nak doa? Lupa. Sebab itu ada setengah orang, dia telah ambil kata-kata salafus soleh. Ada salafus soleh kata, kalau lupa nak doa apa, doalah, ya Allah kabulkan doa aku yang sebelum-sebelum ni dan selepas-selepas ni. Pun bijak juga tu tuan-tuan. Tapi kalau yang teruk sikit, ya Allah doa aku macam semalam, itu pemalas. Tapi kalau terlupa kata salafus soleh, ya Allah kabulkan doa aku yang sebelum-sebelum ni dan yang selepas-selepas ni. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, malam nisfu Syaban. Jadi ayah ibu, bulan depan 17 Mac, hari Khamis tu, malam Jumaat, malam nisfu Syaban. Subhanallah. Bayangkan, itu luar biasa. Tapi tuan-tuan kita doalah supaya tak dibuat perkara-perkara batil maksiat pada malam tu. Sebab banyak tahun, setengah-setengah tahun, kadang malam nisfu Syaban, malam dibuka pintu rahmat seluas-luasnya, malam itulah malam anugerah apa benda bukan. Jadi tuan-tuan kita minta supaya tak berlaku macam ni. Sebab malam tu dibuka pintu rahmat seluas-luasnya, insya-Allah. Yang keempat, malam Aidilfitri. Kelima, malam Aidil Adha. Malam Aidilfitri kita bakal lemang kacau dodol, tahu-tahu dah subuh dah. Tak dapat doa makbul. Sebab tu kita kena ambil satu waktu. Kalau nak bakal lemang ke dodol ke, kacau dodol ke, ambil satu waktu untuk berdoa khusus, sebab tu malam kabul doa. Baik, kemudian tuan-tuan, apa amal yang kita nak buat lagi? Bermula pada malam ni, imam kita dah baca tadi doa. Bermula pada malam ni, bukan imam je kena baca, kita pun kena baca. Doa apa? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami hingga bertemu Ramadan. Kerana mula pada malam ni ialah malam yang mana Allah buat pemilihan untuk orang sampai kepada Ramadan. Allah buat pemilihan siapa yang layak. Kita tengok cermin muka kita, rasa panjang lagi umur ni, lepas rasa sampai akhir Ramadan. Tapi rupanya tak tahu, walaupun muka nampak muda, uban selai pun tak ada, tapi rupanya Allah Ta'ala tak pilih kita jadi ahli Ramadan tahun ni. Kita tak tahu. Maka sebab itu sungguh-sungguh minta supaya Allah Ta'ala sampaikan kita hingga bertemu Ramadan. Seterusnya apa lagi tuan-tuan? Imam Wahab bin Munabbih kata, kena banyakkan istighfar pada Allah. Imam Wahab bin Munabbih kata, malam 1 Rejab ialah malam di mana air Zam-Zam bertemu dengan sungai-sungai di syurga. Air Zam-Zam ni dia datang daripada surga Allah SWT, daripada khazanah Allah. Jadi malam 1 Rejab dia akan bertemu dengan air-air dalam sungai syurga. Di mana wallahu alam. Maka Imam Wahab bin Munabbih kata, sangat perlu untuk kita banyak istighfar pada Allah agar Allah Ta'ala terima taubat kita pada malam ni. Istighfar ni ada banyak tuan-tuan. Nabi-nabi dulu pun ada istighfar masing-masing. Nabi Adam AS punya istighfar, Rabbana zalamna anfusana, tu Nabi Adam punya istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu istighfar Nabi Yunus. Imam Wahab bin Munabbih kata, istighfar yang boleh diperbanyakkan sepanjang bulan Rejab. Maksudnya apa? Basuh pinggan pun kita istighfar yang tu, siram pokok bunga pun istighfar yang tu, bawa kereta traffic light
daripada merah nak pergi ke hijau tu lama, kita istighfar yang tu pendek je tuan-tuan. Lagi pendek daripada doa makan. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Pendek. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ayah-ayah bangun munajat malam ni, ulang-ulang. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku ya Allah. Aku banyak salah, aku banyak silap ya Allah. Aku kadang-kadang pandang orang lain lebih teruk daripada aku, sedangkan aku tak ada apa-apa, mereka lagi baik daripada aku ya Allah. Aku rasa aku dah sempurna sangat dah, sedangkan orang yang di luar tu kadang-kadang amal lebih baik daripada aku ya Allah. Rabbighfirli, ampunkan aku. Warhamni, kesianlah pada aku ya Allah. Aku ni lemah tak berdaya ya Allah. Amal pun sikit, perjalanan akhirat panjang lagi. Wa tub alayya, terimalah taubatku. Maka ulang-ulang tuan-tuan kita baca ni, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah ampunkan aku, kesian pada aku, dan terima taubatku. Ni tuan-tuan kena sampaikan kepada teman-teman yang lain. Ulang-ulang istighfar ni sepanjang Rejab sampai akhir Rejab. Begitu juga doa tadi, baca sampai akhir Rejab. Kemudian seterusnya tuan-tuan yang muda, dalam bulan Rejab ni kita kena elakkan daripada berkata-kata perkara-perkara yang menyebabkan timbul pertelingkahan. Azan dulu. Boleh azan ya, kita sambung. Siap. Allahu Akbar,
Baik tuan-tuan, kita sambung sikit lagi. Seterusnya, apa tadi? Kita elakkan daripada berkata-kata perkataan yang menyebabkan orang akan jadi marah, menyebabkan pertelingkahan berlaku. Kadang-kadang ada perkataan-perkataan kita tahu benda ni orang tu tak suka, tapi kita nampak dia duduk je kat meja tu, kita mula buka cerita tentang tu supaya dia marah. Maka perkara ni tak patutnya berlaku dalam bulan haram. Bulan-bulan lain pun samalah juga, lebih lagi pada bulan haram. Satu ahli tasawuf beritahu pada anak dia, wahai anakku, kalau kamu tak boleh buat pahala, janganlah buat dosa di bulan yang ada pahala, kerana aku khawatir di bulan yang ada pahala kamu buat dosa, dosa kamu berganda. Dua benda yang berbeza tuan-tuan. Satu, buat pahala. Yang kedua, tinggalkan dosa. Ramai orang boleh buat pahala, tetapi tak ramai orang boleh tinggalkan dosa. Ada setengah orang sambil buat pahala, sambil tu dia buat dosa juga. Maka sebab itu kata ulama, kalau kita satu orang yang tak boleh, kata ulama, untuk tinggalkan dosa, maka elakkan. Elakkan. Ada juga pandang kata kalau memang dia susah sangat nak tinggal, minimalkan. Contoh dia ni memang 24 jam mengumpat je, tak boleh elak. Kalau tak mengumpat, migrain. Ataupun pitam hari tu. Kenapa pitam ni doktor kata? Kena COVID ke? Tak, saya tak mengumpat hari ni doktor, pitam. Jadi untuk dia minimalkan. Sebab itu dalam usaha dakwah, untuk orang yang hari-hari cakap sia-sia, dianjurkan untuk dia waktu keluar dakwah kurangkan cakap sia-sia. Pelik juga tu. Kalau tuan-tuan tengok tertib dalam keluar dakwah tu, dia ada satu tertib, kurangkan cakap sia-sia. Untuk siapa? Untuk orang yang hari-hari cakap sia-sia. Kalau berhenti, hitam dia. Sebab dah biasa cakap sia-sia, dah biasa cakap benda mengapu. Nak berhenti terus susah. Maka dalam dakwah punya tarbiyah, kurangkan perlahan-perlahan. Macam tu. Kemudian tuan-tuan, dalam bulan Rejab yang mulia ini juga dianjurkan kita untuk apa tuan-tuan? Untuk bersedekah. Bersedekah. Selain daripada kita sedekah di tabung surau, tabung masjid, sedekah di tabung madrasah, tempat-tempat pengajian, ataupun sedekah di tempat-tempat orang susah, di rumah-rumah orang miskin, ibu-ibu tunggal, anak yatim. Maka kita perlu tahu juga tuan-tuan yang mulia, dikira sedekah juga kita bagi orang makan. Bagi orang makan, hantar makanan kat jiran. Besok hari Khamis, kita puasa sunat Khamis. Biasanya jiran-jiran pun akan puasa juga, ambil berkat pula bulan Rejab. Masya Allah, hari kita puasa sunat Khamis, tapi dalam bulan Rejab pula, Masya Allah, berkat kita hantar juadah berbuka puasa dekat rumah jiran. Daripada satu perkara kita perlu jelas juga tuan-tuan, kalau orang hantar makanan kat rumah kita, kalau yang terbaiknya kita balas balik makanan tu. Tapi kalau tak mampu dengan sama macam dia bagi nasi Arab tinggi sangat tu, nak kos pun besar juga tu, nak pulang balik, bagilah kurang-kurang apple 2 biji, okey lah juga. Ataupun paling kurang pulanglah pinggan kawan tu. Ni masalah juga tuan-tuan. Ada cerita pulang tapi pinggan tak dipulang. Akhirnya Mak Jah tu makan pakai daun pisang. Jiran tanya, Mak Jah, kenapa makan pakai daun pisang? Pinggan semua kat rumah awak, tak pulang-pulang. Ni tuan-tuan. Jadi orang hantar pinggan tu bukan suruh jadi hak milik kekal. Dia bukan macam zaman dulu, beli dali dapat pinggan. Tak, kena pulang balik pinggan orang tuan. Dan kata ulama, amalan bagi makan ni dua. Bagi orang makan, bagi binatang makan. Dua amal ni Allah bagi 3 perkara. Pertama, Allah akan murahkan rezeki. Kedua, Allah akan panjangkan umur. Ketiga, Allah akan beri kesihatan dan dipelihara daripada segala penyakit. Ni 3 amal tuan-tuan buat ni, 2 amal yang tuan-tuan buat Allah bagi 3 ni. Pertama, bagi orang makan. Kedua, bagi binatang makan. Sebab tu setengah ulama di Mekah, mereka jalan-jalan biasa dalam kocek dia ada beretih jagung. Sebab Mekah banyak merpati. Ada orang alim-alim di Malaysia ni, saya biasa tengok kat kereta mereka ada makanan kucing. Dia berhenti, dia bagi kucing makan. Masya Allah. Sifat bagi makan bukan pada manusia, pada binatang juga. Bagi binatang makan, Masya Allah. 2 amal ni tuan, Allah akan murahkan rezeki, angkat kesulitan hidup, Allah Ta'ala akan panjangkan umur, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri kesihatan, pelihara daripada segala penyakit. Ni 2 amal Allah bagi 3 kelebihan. Tengok ada pakcik minum kat kedai seorang-seorang, bang tu pakcik tu minum saya bayar. Kan okey lah. Tapi tak tahulah kalau pakcik tu ada bungkus, punya banyak bungkus. Tu hidayat juga tu kan. Jadi tuan-tuan, Masya Allah, kita perlu ada sifat macam ni.
Saya pernah ikut satu orang syekh, satu orang ulama daripada Kedah. Dia balik kampung dia di Johor. Saya tumpang kereta dia. Dia berhenti satu tempat, tuan-tuan. Dia syekhul hadis, dia orang alim, dia ulama hadis. Dia berhenti satu tempat, dia beli kuih, banyak kuih dia beli. Saya pun tengok dia nak bagi siapa ni. Mungkin dia nak bagi keluarga dia kot. Okey. Sampai kat rumah dia, dia duduk rumah teres. Ada jiran-jiran lah. Di rumah teres. Masuk je pagar kawasan rumah tu, anak-anak jiran tengah main ni, budak kecil-kecil tengah main lari-lari, main ting-ting semua ni kat Johor ni. Nampak je kereta dia semua beratur kat tepi rumah. Beratur kat tepi rumah. Saya pun tengok, dahsyat budak ni, berhenti main. Budak-budak ni 7-8 tahun ni berhenti main, beratur tepi rumah. Syekh ni turun, tuan-tuan, kuih yang dia beli tadi tu dia suapkan seorang-seorang budak. Dan amalan tu dia dah buat daripada dulu lagi. Sebab tu budak-budak tu tahu dia balik mesti akan suapkan kita. Tuan-tuan, kita anak kita pun kita pernah suap. Orang rumah kita pun lalu sekali lah kita tak suap. Ini dia anak jiran dia suap. Subhanallah. Tuan-tuan bayangkan ni amal. Budak-budak ni doa kabul, dia doa untuk syekh ni sihat. Jarang-jarang dengar dia sakit. Allah Ta'ala bagi keberkatan. Jadi ni amal tuan kita nak buat. Dan seterusnya apa tuan-tuan? Perancangan kita untuk khatam Quran. Bermula Rejab. Kalau daripada Rejab lagi kita dah buat perancangan untuk khatam Quran, insya-Allah tuan-tuan bila sebelum Ramadan kita khatam sekali, Ramadan akan khatam. Tapi kalau satu Ramadan baru rancang nak khatam Quran, biasanya inilah orang yang antara gagal merancang. Satu Ramadan baru rancang, kita baru mula insya-Allah. Alif Lam Mim, 2 line je mengantuk. Try bagi WhatsApp 2 jam tak ngantuk. Cerah aja mata. Tadi ngantuk, tapi balik WhatsApp ni 2 jam, sekejap tak rasa. Ni tuan-tuan, ini keadaan kita sekarang di zaman fitnah ni. Inilah ujian kita, masya-Allah. Jadi tuan-tuan kita kena rancang. Daripada Rejab ni kita dah rancang amal kita, berapa kali nak khatam Quran. Imam Syafi'i, imam mazhab kita tadi, dalam Ramadan 1 hari 2 kali khatam. 1 khatam siang, 1 khatam malam. Tapi kata ulama, tapi dalam sebulan Ramadan Imam Syafi'i rahmatullah alaih, kata ulama, telah khatam berapa kali? Sepatutnya berapa? 60 kali kan? Imam Syafi'i telah khatam 61 kali. Satu tu bila pula? Sepanjang Ramadan dia telah tarawih dengan khatamkan Quran. Tu lain pula tu. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Jadi ulama kata sunnah dalam Ramadan ni 2. Satu, baca sendiri Quran hingga khatam. Itu Nabi buat. Nabi baca dengan Jibril AS. Kedua, mendengar seluruh bacaan Quran dalam tarawih. Itu sunnah. Sebab itu orang alim-alim dia akan cari masjid yang 30 juzuk. Sebab sunnah tu, mendengar bacaan sampai habis ni sunnah. Kalau nak cepat habis satu hari, tuan-tuan pergi di Temboro di Indonesia. Ada pondok namanya Pondok Temboro. Ada 30,000 pelajar. Tuan-tuan boleh type di Google, di YouTube banyak. Kampung Madinah Temboro. Ni kampung ulama-ulama, banyak orang Malaysia belajar sana. Kampung ulama-ulama di Temboro. Dia khatam Quran bukan yang 7 minit tu, yang tu senam robik, bukan semayang. Tarawih 7 minit tu kan, itu bukan tarawih, itu senam robik nama dia. Ini di Temboro, satu malam khatam 30 juzuk. Ni betul-betul tuan-tuan. Saya dah pernah pergi dah tempat tu, Temboro ni. Temboro ni satu malam khatam 30 juzuk. Jadi sunnah yang mendengar seluruh bacaan Quran satu malam boleh habis. Ada lagi dahsyat. Dengar macam dahsyat dah kan? Ada lagi dahsyat. Saya dengar pun macam nak pitam dengar. Kenapa tuan-tuan? Yang jadi imam tu orang Malaysia, bukan orang Indonesia. Dibuat di Indonesia. Sebab orang Malaysia tak boleh buat. Kalau dia buat kat Malaysia, kena tendang dia daripada surau. Jadi yang buat tu budak Malaysia. Satu namanya Ustaz Anas daripada Melaka, satu lagi Ustaz Jaafar daripada Mengkuang Titi, Pulau Pinang. 2 imam ditukar, 15 juzuk, 15 juzuk, satu malam. 30 malam, 30 kali khatam. Tuan-tuan, masya-Allah, dahsyat. Budak dia budak biasa, budak-budak muda biasa je ustaz ni. Umur mungkin dalam 30 macam tu, muda, tapi khatam Quran tiap-tiap malam. Ni dibuat di Temboro. Paling cepat saya pernah dengar kat Malaysia pun mungkin di Seri Petaling. Satu malam 10 juzuk. Itu pun yang berdiri 3 orang ni saya rasa, yang lain semua duduk. Awal-awal berdiri lah, yang lain semua dah ready kursi lah. Kita keluar dakwah di Ghana masa Piala Dunia. Di Ghana, jemaah kita keluar dakwah di Ghana masa Piala Dunia. Malaysia Piala Dunia tak masuk pun, Ghana masuk Piala Dunia. Malam tu Ramadan dan Ghana main
Malam tu ada game, Ghana ada game dalam World Cup. Kat surau dia, seorang pun tak cerita, Ghana main siapa top striker malam ni? Siapa keeper? Tak ada tanya. Kita tak masuk World Cup, Spain siapa keeper malam ni? Cerita kat surau. Dia Ghana masuk World Cup. Okey lagi. Dia baca satu malam 10 juzuk. Orang di Ghana ni, orang Afrika ni, dia orang kampung-kampung, aurat ni tak sempurna sangat. Makcik tu kadang stoken pun tak ada semain tarawih. 10 juzuk, seorang pun tak duduk. Yang duduk semua jemaah Malaysia. 10 juzuk tuan-tuan, satu malam. Nak tunggu 30 malam, satu malam 10 juzuk. Sebab kita tak dilatih macam tu. Kita lagi suka surau-surau semain tarawih, alam tarakai potong 2. Wah, ini memang bagus, first class. Alam tarakai potong 2. Rakaat pertama separuh, rakaat kedua separuh. Kalau wala'as potong 2, lagi bagus, kan? Tapi sebenarnya sunnah tuan-tuan, mendengar seluruh bacaan Quran dalam tarawih. Gitu tuan. Dan kemudian tuan mulia, hidupkan malam. Ini amalan yang kita kena buat dalam bulan Rejab. Apa dia amal malam? 4 perkara. Ni yang terakhir. 4 perkara amal malam yang mana tuan-tuan buat ni mirip dengan amal Nabi. Tuan-tuan nak tahu qiyamul lail tuan-tuan mirip tak dengan qiyamul Nabi? Ada 4 benda ni. Apa dia? Pertama, solat sunat. Tahajud, tasbih, tutup dengan witir. Kedua, apa dia? Adanya zikir. Ada orang zikir biasa-biasa dah sampai dah. Maksudnya hati dia dah tawajuh dah. Ada orang kena zikir, kena bunyi-bunyi lagu sikit, baru dia akan rasa sedih, akan tawajuh. Sebab itu jangan marah orang zikir berlagu. Ada orang kata, apa zikir pun nak berlagu, kan? Ada orang zikir kan Allah, kan? Sebab itu kaedah untuk dia pujuk hati dia. Berapa banyak dia dengar lagu tu, hati dia dah keras. Dengar lagu Scorpion, dengar lagu macam-macam lagu, Bonnie M pun semua tu, dah masuk dah hati dia keras dah. Jadi nak lunakkan hati tu, dia kena zikir macam tu. Untuk dia, rawatan dia. Tuan-tuan makan ubat batuk, klinik tu sembuh, dia kena klinik ni punya ubat batuk baru jadi. Tak sama. Dan dalam Rajab ni, Allah berkata, wa dzakirhum fi ayyamillah. Banyakkan sebut nama Allah di hari-hari yang mana ada kebesaran Allah SWT. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail cara Nabi apa dia? Adanya bacaan Quran. Yang keempat, adanya doa. Sebab itu kalau tuan-tuan spend 1 hour, satu jam untuk qiyamul lail tuan-tuan, 15 minit untuk sembahyang sunat, 15 minit untuk zikir, 15 minit untuk baca Quran, 15 minit untuk doa. Kalau tuan-tuan spend 2 jam, tuan-tuan setengah jam solat, setengah jam zikir, setengah jam baca Quran, setengah jam doa. Dan ini latihan. Kalau tuan-tuan buat, tuan-tuan pergi Arafah masa haji, tuan-tuan ada kaedah nak doa macam mana. Orang yang tak biasa buat ni, di Arafah bila bermulanya doa kabul lepas zuhur, 10 minit jadi doa. Lagi lepas tu dia akan bangun, jumpa kita mutawif, Ustaz, minggi Indomie kat mana Ustaz? Makan Indomie. Okey lagi. Ada sebahagian, Ustaz, saya nak isap rokok daun sekejap Ustaz 10 minit je doa. Sebab apa? Tak pernah belajar doa dengan doa yang panjang. Doa yang panjang ni, kita kena berbicara dengan Allah, bercakap dengan Allah. Semoga Allah terima semua. Saya mohon maaf sebenarnya bagi perkongsian. Terkasar sabar, saya tersilakan terlanjur bicara. Malam ni, malam 1 Rejab, kita banyakkan doa tuan, doa yang baik-baik, doa untuk diri, keluarga dan umat semua alam, doa untuk kawan-kawan kita, guru-guru kita, orang yang pernah buat baik dengan kita, ibu ayah kita, isteri kita, anak-anak kita, dan juga doa untuk orang yang pernah memusuhi kita, dengki kita, yang hasad pada kita. Juga kita doa kebaikan untuk mereka. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan kebetulan surah As.